Alhamdulillah. Right. So again, selamat datang saya ucapkan kepada yang ada pada malam ini 21 orang, okay, ke kelas anjuran Gravity Circle yang kita panggil slot Beyond Money. Right. So kelas ini mempunyai dua slot. Okay, yang pertama, selalunya kita akan buat sharing daripada speaker jemputan ataupun daripada kita punya consultant atau which is dealer ataupun dealer developer lah. Okay, di mana mereka akan membawakan topik-topik yang berbeza-beza. Okay, so untuk dikongsikan kepada anda semua. So yang kedua, kita akan bersama dengan Mr. Knight. Mana Mr. Knight memang focusing untuk financial analysis dan technical analysis. Okay, so dia akan berkongsi dengan kita mengenai market outlook. Okay, menjurus kepada ke manakah harga emas akan pergi selepas ini. Right. So memang setiap minggu kita mulakan dengan hari Isnin ni dan kita nak tahu apakah perjalanan harga emas. So you order boleh standby, you order boleh buat strategi. So apa yang you nak buat dengan modal yang ada. Right. So nak tahu apakah isu yang ada di bawah fundamental, sebut financial fundamental analysis dengan technical analysis. Right? So itu yang akan kata memberi impact kepada pergerakan harga emas. So kita di Gravity Circle ini kita bawakan kepada anda Mr. Knight yang memang every week, without fail, Mr. Knight akan present kepada kita lah. Untuk yang hari second, kalau you nak dapat lagi juga untuk technical dengan fundamental, bersama dengan Angel Group, which is hari Khamis lah. So 2 hari you boleh dapatkan ilmu berkenaan pergerakan harga emas. Alright. Mr. Knight dah ada bersama dengan kita. So tanpa membuang masa lagi, sebab malam ini slot kita adalah untuk bersama dengan Mr. Knight saja. Ya, kita tak ada slot sharing bersama dengan speaker. Right. Oleh itu, Mr. Knight dah bersedia ke? Okey, sebelum tu saya nak tanya, ramai ke yang baru hari ni, malam ni bersama dengan sesi kita malam ini? Cuba kalau yang baru, sila tekan 1 di chat. Kita tengok berapa ramai yang baru. Cik Nasir, Cik Syafiq. Ada nama-nama yang saya tak pernah tengok. Yang tak familiar dengan saya lah. So yang lain-lain semua dah second time ataupun dah introducer ataupun dah dealer. So untuk yang baru ni sedikit untuk saya kongsikan. Gravity Circle merupakan satu agensi ataupun satu grup di bawah Angel Group. Kita bernaung direct dengan Angel Group. Saya Alhamdulillah salah seorang daripada founder untuk Gravity Circle. Saya bersama dengan Puan Alfa Izzat Abdullah lah. So itu sedikit sebanyak mengenai Gravity Circle dan anda bersama-sama dengan kami ataupun kita bersama-sama di bawah grup Gravity Circle. Of course you all pun ada grup you all masing-masing lah. Tapi yang pada untuk kelas hari ini diorganize oleh Gravity Circle. Right? So Mr. Knight dah bersedia ke? Mr. Knight? Okay. Mr. Knight dah ada ni tapi mungkin dia tak set up satu lagi. Mr. Knight? Yes, 1, 2, 3. Okay. Right. So Mr. Knight sudah bersedia? Tunggu sekejap Mr. Knight ni tak connect ke?
Okay, so setakat ni yang baru adalah saya tengok 3 orang je. Okay, tadi yang Test 1, 2, seterusnya 3. Nur Hayati. Okay, okay. Mr. Naik dah bersedia? So the floor is yours. Silakan Mr. Naik. Okay. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Jelas tak suara saya ni? Test 1, 2, Jelas. 3. Jelas, jelas. Jelas. Jelas ya? Okay. Boleh saya mulakan untuk market outlook pada malam ni. Okey, market outlook pada malam ni untuk bagi sesi 23 hari Oktober tahun 2023. Okey, jadi apa yang kita akan lihat dalam market outlook kita pada malam ni adalah macam biasa. Okey. Iaitu kita akan melihat harga emas daripada dua sudut lah. Okey, yang pertama sekali adalah dari segi fundamental analysis, yang mana fundamental analysis ni tergandung dalam dia juga adalah kita nak melihat data ekonomi, berita ekonomi dan juga sentimen ekonomi. Okey, yang mana ketiga-tiga ni kita fokuskan kepada aset emas itu sendiri dan juga Amerika. Okey, negara Amerika, iaitu ekonomi Amerika lah. Kita nak lihat ekonomi Amerika. Kenapa Amerika? Tanda tanya dekat sini, kenapakah Amerika? Bukan negara lain menjadi pilihan kita. Okey, antara salah satu sebab utama dia adalah sebabkan harga emas ni dirujuk menggunakan US dollar ataupun main currency untuk trade emas di peringkat global adalah US dollar. Jadi dekat situ kita faham bahawa setiap pergerakan ataupun turun naik nilai mata wang US dollar akan memberi kesan kepada turun naik harga emas. Okey, di mana kalau katakan US dollar ni mengukuh, harga emas akan melemah. Kalau katakan US dollar melemah, harga emas akan mengukuh lah. Okey, dia punya dan juga sentimen ekonomi satu aset safe haven. Okey, yang sentimen bagi aset safe haven diberi tumpuan oleh para pelabur lah. Okey, selalunya ketika berlakunya krisis, okey, memang safe haven menjadi permintaan, okey, di peringkat global. Okey, kemudian habis untuk fundamental analysis, kita akan terus pergi pula ke technical analysis. Iaitu boleh dikatakan kaedah yang kedua lah untuk kita melihat pergerakan harga emas. Yang mana technical ni kita akan bagi direct interaction ataupun secara terus pergerakan harga emas di atas chart ataupun di dalam chart lah. Kita akan buka chart harga emas dunia, kita akan lihat pergerakan harga emas tu. Sama ada harga emas pendakian ataupun penurunan lah. Kemudian apa kita punya projection dari sudut gerakan harga emas. Adakah harga emas akan membuat kenaikan atau buat penurunan lah, dari sudut technical analysis. Jadi kita mulakan dulu sesi kita pada malam ni dengan fundamental analysis, iaitu kita nak lihat dari sudut ekonomi. Secara asasnya bagaimana dengan pergerakan harga emas semasa. Kita mulakan dengan yang mana dekat sini kalender ekonomi ni dia akan bagi kita dua input. Yang pertama sekali ekonomi dan juga yang kedua adalah berita ekonomi. Ini merupakan kalender ekonomi bagi minggu ini, iaitu bermula 22 Oktober hari Ahad dan tamat pada 28 Oktober hari Sabtu, iaitu minggu ini .
Okey, kalau lihat hari Ahad tak ada sebarang news sebab market close. Hari Isnin juga tiada news yang dijadualkan. Okey, news dijadualkan seawal hari Selasa bagi pasaran Amerika ya, yang kita tengah lihat sekarang. Semua news pasaran Amerika. Sebab tu dekat sini kalau you lihat semuanya mencatatkan USD ataupun US dollar. Okey, seawal hari Selasa kita mulakan dengan pukul 9.45 malam yang merupakan high impact punya news, iaitu flash manufacturing PMI dan juga flash service PMI. Ini merupakan data perkhidmatan dan juga data pembuatan ataupun perkilangan di US. Kalau kita lihat dari sudut bacaan dia, kedua-duanya menunjukkan data uh, ke arah yang negatif ataupun bacaan berkurang daripada sebelumnya punya bacaan report sebelum ini. Jadi kesan dia, kalau katakan actual punya data keluar seperti apa yang diramalkan ataupun difokus, dekat sini kita akan lihat mata wang US dollar akan melemah dan seterusnya menyebabkan harga emas untuk terus mengukuh. Okey, kemudian kita pergi pada hari Rabu, 25 Oktober. Okey, kita ada new home sales, iaitu new home sales ni merupakan data penjualan rumah baru. Okey, rumah-rumah baru di US. Okey, kita boleh lihat dia punya data jualan dia dekat new home sales. Berapa banyak rumah baru berjaya dijual. Kalau dilihat untuk bulan lepas, 675,000 rumah berjaya dijual di Amerika. Dan bulan ini dianggarkan sebanyak 684,000 bakal dijual ataupun telah pun dijual. Yang merupakan data bulan ini adalah report ataupun bacaan bulan lepas. Kalau katakan bertambah, ini memberi indikator kepada kita bahawa rakyat dah mula untuk berbelanja dan mula untuk orang kata apa, buat perbelanjaan yang berisiko. Rumah ni boleh dikategorikan sebagai perbelanjaan yang berisiko. Dan memerlukan komitmen yang tinggi. Sebab apa? Sebab selalunya bila kita membuat pembelian rumah, memang sebahagian kecil saja yang beli rumah secara cash. Yang selebihnya, majoriti mesti beli rumah dia akan buat loan lah. Jadi dekat sini, kita lihat kalau katakan new home sales ni masih lagi mentunjukkan bacaan yang positif, bermaksud kadar faedah sekarang ni masih lagi boleh diterima untuk ekonomi US. Jadi tiada masalah sekiranya kadar faedah ni akan dinaikkan pada masa yang akan datang. Ini merupakan salah satu petunjuk yang positif kepada ekonomi Amerika lah, yang mana ekonomi Amerika sekarang berada dalam keadaan yang kita panggil keadaan yang sihat lah. Sedang berkembang secara positif. Walaupun beberapa penganalisis mengatakan bahawa ekonomi US sekarang ni sebenarnya di bawah tekanan ataupun pressure daripada kenaikan kadar faedah yang sangat tinggi. So dengan meningkatnya jualan rumah baru ni ataupun new home sales, dia memberi indikator kepada kita ataupun petunjuk sebenarnya ekonomi Amerika masih lagi boleh bertahan. Itu sekiranya bacaan dia melonjak. Tetapi sekiranya bacaan new home sales jatuh secara mendadak ataupun bilangan dia jatuh di bawah 675,000, ini memberi maksud bahawa rumah ataupun perumahan di US, sektor perumahan di US mencatatkan penurunan. Kurang orang membeli rumah. Jadi dekat situ kita lihat high purchase berkurangan. Bila high purchase berkurangan merupakan salah satu indikator kepada kelembapan
kelembapan ekonomi lah. Okey, salah satu petunjuk kepada kelembapan ekonomi. Okey, itu adalah news pada hari Rabu yang merupakan medium impact bagi new home sales. Kemudian kita berpindah pada hari Khamis 26 Oktober. Apa yang ada pada 26 Oktober 26 Oktober ni? Kalau kita lihat bermula pada seawal pukul 4.35 pagi ya. Okey, pukul 4.35 pagi yang mana ini semua merupakan waktu Malaysia. Kalender yang semua tengah lihat sekarang ni merupakan waktu Malaysia. Maksudnya pukul 4.35 pagi waktu Malaysia. Kita ada sekali lagi Federal Reserve Chairman iaitu Jerome Powell akan memberi ucapan. Minggu lepas dia dah memberi ucapan yang mana ucapan dia minggu lepas bernada dovish. Apa maksud dovish ni? Dovish ni merupakan salah satu istilah kepada statement-statement yang dikeluarkan yang tidak menyokong kepada pengukuhan US dollar ataupun statement-statement ke arah melonggarkan dasar monetary. Itu maksudnya dovish. Okey, statement-statement yang membuatkan US dollar ni untuk jatuh. Bila US dollar jatuh bermaksud harga emas naik lah. Itu minggu lepas punya statement. Minggu ini sekali lagi dia akan memberi ucapan iaitu pada pukul 4.35 pagi lah. Kalau katakan news pada kali ini ataupun statement yang dikeluarkan oleh Powell pada kali ini juga bernadakan dovish. Okay, kita akan melihat US dollar untuk terus melemah lah. Okay, yang mana statement-statement dia sekarang banyak tertumpu kepada keadaan ekonomi bagi suku keempat ataupun suku terakhir tahun 2023 dan juga petunjuk kepada kenaikan kadar faedah seterusnya. Adakah
Okey, saya dapat maklum Mr. Knight masih lagi try to reconnect to internet Okey, so Cik Mus ni tengah share uh, graf pergerakan harga emas lah. Cik Mus mungkin boleh explain sikit Cik Mus? Alamak, tak pandai. Semua yang expert je yang boleh terang So kita boleh tengok ni lah. Saya pun tak pandai sangat nak explain ni. Okey lah, sikit-sikit boleh lah. Okey, Okey, kalau so kalau sementara ikut menunggu. kalau ikut channel kan, channel yang apa trick channel, apa method channel yang Mr. Hafiz ajar. So dia dah Hmm. break channel menurun. Ni kan. Warna kuning tu channel menurun kan. Dia dah break lah sekarang ni. Dia dah break kat sini kan. Jadinya dia sedang menaik lah, menaik. Tapi dia menaik tu dia akan turun naik juga. Ha. So yang tu yang kita nak dengar daripada Mr. Nat bulan ni, dia nak turun tu macam mana Sampai pula, mana? mana pula nak Sampai turun dia nak turun. kan, sebelum dia naik lagi. Hmm. Sebab dalam keadaan sekarang tak menentu, nak beli pun risau agak, nak beli banyak-banyak pun risau agak, takut dia tiba-tiba dia turun balik stok kan. Jadi nak dengar itu je lah boleh cakap, tak pandai. Okey, so kita tengok harga sekarang, harga LME. 1970. Kalau katalah kita buat graf kan, kita beli sekarang, kalau orang yang dia balik modal lebih kurang 3%, dia kena harga 2031. Tinggi juga tu. Jadi Now LME 63.52 US dalam dollar. dalam apa USD per gram lah. Ha. Okay. 63.52 kalau beli 3%. 23. Ni kalau graf sebelum masuk ni apa di chart apa chart per gram Hmm. 63.4 sekarang. 63.4. 1. Turun Turun, tapi itulah dia dia tengah turun naik. So kalau kita nak beli tu, kita kena fikir risiko dia, adakah dia boleh naik lebih pada 3% dalam jangka masa tak lama sangat lah kan. Kita tak nak terlekat sampai setahun 2 tahun. Kalau beli kita nak short period je lah untuk JE ni. Ya. Buy and sell, buy and sell. So itulah, harap Mr. Knight boleh berjaya kembali masuk lah. Sabar ya. Ya. So Harap bersabar. kita mohon untuk yang ada dalam Zoom ni untuk sabar. Sebab kita bagi Mr. Knight masa untuk reconnect to internet. Kita pun tak tahu apa masalah. So masalah ni kalau nak reconnect sekejap lah kan. Tapi Wallahualam apa yang berlaku di sana. Mr. Knight ada di KL, ke di kampung? Tak pastilah dia berada kat mana. Oh. Selalu kalau dia outstation dia cakap kan. Dia kata Ya. balik kampung ke. Tapi I'm sure dia dekat KL lah ni. Betul tadi LME adalah 63.41. 63.41. So kena tunggu harga melepasi 65.31 baru break-even lah. Untuk 3%. Test 1 2 3. Okey, saya unshare. Alhamdulillah Mr. Knight. Okey, silakan Mr. Knight. Alhamdulillah. Okey, boleh dengar suara saya? Okay, boleh. Alright. Continue Mr. Knight. Okey, baik. Okey, sorry tadi lost connection sekejap. Okey, kita sambung balik tadi. Sekejap saya share screen. Okey, nampak screen yang saya share. Okey, tadi kita sambung balik.
Okay, tentang tadi kita terputus dekat Powell punya speak kan. Okay, so kita sambung balik cerita tentang Powell punya speak ni. Okay, minggu lepas kita ada Powell punya speak. Kalau kita check balik, okay, last week punya, iaitu yang terakhir pada hari Jumaat, kita ada Powell punya speak, yang mana Powell punya speak hari Jumaat, antara poin-poin penting yang dia highlight kan, yang mana poin tersebut memberi indikator ataupun bernada dovish lah, yang tak menyokong ke arah US dollar, yang tak menyebabkan US dollar untuk mengukuh. That's why hari Jumaat yang lepas kita lihat harga emas yang naik. Instead of dollar yang mengukuh, tapi harga emas yang kukuh. Kali ni punya speech kita masih tak pasti lagi apa yang akan disampaikan oleh Jerome Powell yang merupakan chairman kepada Federal Reserve. Kalau katakan dia masih lagi membawakan nada yang dovish ataupun statement-statement yang tak mengembirakan hati pelabur lah. Iaitu kita panggil sebagai dovish punya statement. Ini akan menyebabkan harga US dollar untuk terus jatuh dan membuka ruang kepada harga emas untuk mengukuh lah. Itu seandainya dovish. Tapi kalau sebaliknya terjadi, statement yang disampaikan merupakan statement yang hawkish. Hawkish ni merupakan lawan bagi dovish lah. Kalau dovish tu statement yang tidak menyokong US dollar, hawkish merupakan satu statement yang menyokong US dollar. Kalau dia keluarkan statement yang berdadarkan hawkish, iaitu menyokong kepada US dollar, kita akan melihat US dollar yang akan kukuh seterusnya akan menyebabkan harga emas untuk melemah. Itu adalah pada pagi hari Khamis. Kemudian pada malam harinya pukul 8.30, kalau kita lihat kita ada banyak news yang rilis. Low impact news, medium impact dan high impact news pada pukul 8.30 tu. High impact news antaranya adalah advance GDP quarter to quarter. Kita ada indeks bagi GDP, yang mana GDP yang lepas merupakan 2.1%. Bacaan GDP ataupun dalam bahasa Melayu dia KDNK. KDNK lah GDP ni kalau dalam bahasa Melayu dia, istilah bahasa Melayu. Kalau katakan data pada kali ini keluar seperti apa yang diramalkan, iaitu 4.3%, ada pengukuhan. Peningkatan jumlah data tu secara drastik daripada 2.1 meningkat kepada 4.3. Ini akan menyebabkan US dollar untuk mengukuh. Kalau katakan US dollar ni mengukuh, dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan mata wang dolar ni untuk tinggi, nilai dia melambung tinggi dan harga emas untuk jatuh lah. Itu pada news GDP. Kemudian kita ada jobless claim ataupun unemployment claim. Ada certain dia panggil sebagai jobless, ada certain panggil sebagai unemployment. Iaitu tuntutan pengangguran. Di US dia ada satu sistem, andai kata pada bulan tersebut you menganggur, you boleh claim satu tuntutan yang kita panggil dia sebagai apa? Panggil dia sebagai unemployment claim. Dalam unemployment claim ni, secara tak langsung unemployment claim ni dikeluarkan dia punya report setiap minggu. Bila kita dapat bacaan unemployment claim, secara tak langsung dia memberi indikator awal ataupun petunjuk awal bagi kadar pengangguran pada bulan itu. Kalau katakan unemployment claim ni melambung tinggi, kemungkinan besar data pengangguran juga akan melambung tinggi. Kalau katakan data pengangguran ni meningkat, apa impact dia kepada mata wang USD? Impact dia terhadap mata wang USD ataupun US dollar ni adalah dia akan menyebabkan US dollar ini untuk melemah. Sebab apa? Sebab pengangguran.
Okey, pengangguran merupakan satu perkara ataupun poin yang negatif dalam ekonomi. Okey, pengangguran bukanlah satu tanda yang menunjukkan ekonomi itu sihat. Okey, pengangguran merupakan satu benda yang negatif dalam ekonomi. Okey, kita memang nak kurangkan pengangguran. Okey, in term of kita nak build satu ekonomi yang sihat. Jadi dekat situ kita sentiasa nak melihat data pengangguran dikekalkan pada nilai yang rendah ataupun kalau katakan berada pada paras yang tinggi, kita nak turunkan. Okey. Setiap bulan kita akan cuba berusaha untuk turunkan kadar pengangguran. Tetapi kadar pengangguran ni dia akan bergantung untuk sektor buruh juga. Okey, kalau katakan berlakunya trend pembuangan pekerja, data pengangguran akan melonjak tinggilah seperti yang berlaku pada tahun 2020 dan 2021 yang mana kadar pengangguran menunjukkan pada paras yang tinggi sebab ramai yang tidak bekerja pada waktu tersebut disebabkan krisis COVID-19. Okey, itu pada hari Khamis 26 Oktober. Kemudian kita terus lompat ke hari Jumaat yang merupakan the last day untuk trading session pada minggu ini. Trading session, okey, trading session ni bermaksud hari yang harga emas ni aktif, iaitu harga emas ni aktif 5 hari seminggu dari Isnin sehingga Jumaat. Okey, harga emas akan off pada hari Sabtu dan juga Ahad. Okey, public holiday lah maksud dia. Okey, hujung minggu, weekend harga emas off. Okey, daripada Isnin sampai Jumaat harga emas ni akan sentiasa bergerak lah. Okey, apa yang kita ada pada hari Jumaat? Hari Jumaat kita ada Core PCE Price Index month to month. Okey, ini adalah bacaan indeks harga. Okey, indeks harga ni kalau katakan melonjak, ini menunjukkan satu komponen yang positif dalam ekonomi menyebabkan US dollar untuk mengukuh. Kemudian kita ada consumer sentiment. Okey, sentimen pengguna. Okey, pendapat pengguna terhadap keadaan ekonomi sekarang. Okey. Kalau katakan consumer sentiment ni menunjukkan perubahan yang positif, penambahan dari segi data, juga akan menyokong pengukuhan US dollar. Tetapi kalau katakan jatuh, ini akan menyebabkan US dollar untuk melemah dan menyebabkan harga emas untuk naik lebih tinggi. Okey, itu untuk apa yang ada pada kalender pada minggu ini. Okey, kalau kita lihat kalender pada minggu ini, berita-berita yang kita nak highlight dekat sini ataupun berita-berita yang kita patut bagi tumpuan pada minggu ini adalah kita boleh bagi tumpuan pada hari Khamis, iaitu berita Powell punya speak. Yang mana Powell punya speak ni dia akan memberi kita petunjuk-petunjuk baharu untuk dasar bank pusat bagi bulan depan. Yang mana bulan depan, awal bulan, seawal 2 November kita ada satu berita yang bernama Federal Fund Rate ataupun data yang diberi nama FFR, Federal Fund Rate. Federal Fund Rate tu kalau di Malaysia kita ni, dia merupakan OPR lah. Okey, Federal Fund Rate. Okey, dekat Malaysia dia diibaratkan sebagai OPR, iaitu sebutan kadar faedah semasa. Okey, kat Malaysia kita ada OPR, dekat US diorang ada Federal Fund Rate. Kalau katakan Federal Fund Rate ni dinaikkan, ini akan menyebabkan nilai US dollar untuk terus mengukuh. Okey, itu impact dia. Test mic 1 2 3. Boleh dengar tak suara saya? Boleh. Okey, termute tadi ya. Okey, kita sambung lagi.
Okey, kita pergi pula ke intraday untuk kita melihat tajuk-tajuk utama kita pada hari ini. Okey, kalau dilihat tajuk-tajuk utama pada minggu ini. Okey, masih lagi kita tak nampak sebarang headline yang menarik minat. Okey, yang mana headline-headline yang memberi tumpuan kepada gold dan juga data US dollar lah. Dekat sini banyak yang menceritakan news pada hari Jumaat hari itu, iaitu Speak Powell lah. Kita boleh review balik lah. Okay, USD jatuh. Okay, ucapan Powell bernada dovish. Okay, ni antara petunjuk yang sekarang ni kita dapat. Okay, selebihnya kita ada pada hari Khamis lah, the next speech untuk Jerome Powell. So kita nak lihat apa lagi poin-poin penting yang dia akan bawakan. Pada minggu lepas dia bawakan kemungkinan besar kadar faedah akan orang kata apa, dikekalkan pada nilai yang tinggi. Maksudnya dia akan buat rate pause lah pada bulan hadapan. So rate pause ni merupakan satu tindakan yang pada waktu sekarang ni kita lihat mengecewakan para pelabur lah. Okay, sebab apa? Sebab banyak investor dan juga pakar ekonomi berpendapat ataupun nak melihat kadar faedah ni terus dinaikkan sebab dia nak melihat usaha bank pusat ni untuk melawan inflasi. Tetapi dekat sini, okay, Jerome Powell memberi indikator kepada kita kemungkinan bulan hadapan ditangguhkan. Kalau ditangguhkan kenaikan tu, itu merupakan satu berita yang dovish lah. Sebab tu pada hari Jumaat kita melihat harga emas melonjak naik disebabkan berita ni menyebabkan nilai USD untuk jatuh. Okey, itu untuk fundamental analysis kita lah. Setakat ini itu saja yang kita tahu untuk pasaran Amerika. Sebab kita memang fokus untuk berbincangkan pasaran Amerika lah. Tapi kalau lihat secara orang kata apa, global dia banyak lagi isu-isu. Okey, di Euroblock, di Asian Block. Okey, banyak lagi isu-isu yang boleh kita bincangkan. Cuma isu-isu ni dia tak memberi kesan secara terus terhadap pergerakan harga emas. Jadi kita tak bincangkan lah. Okey, kita banyak bincangkan isu-isu yang berada di US. Sebab apa? Sebab ini yang akan memberi kesan ataupun efek pergerakan harga emas. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk fundamental analysis sebelum kita pergi ke technical analysis? Okey, ada soalan atau tidak? Mr. Knight, last week Power dah cakap kan. Minggu ni ada lagi Dia dia memang orang kata tak, bukan kata sebulan sekali ataupun macam mana. Okey. Minggu ni pun ada lagi. Okey. Dia tentang Powell punya speak ni, dia sebenarnya dia tak tentu. Okey, dia macam FOMC lah. Okey, FOMC ni sebenarnya tarikh dia tidak menentu. Cuma yang dicadangkan adalah sebulan sekali. Itu untuk FOMC. Cuma tak tahu tarikh dia bila. Okey, sama juga dengan Powell punya speak. Okey, Powell punya speak ni selalunya akan ada setiap bulan. Cuma kekerapan dia tidak menentu. Okey. Ni kita bagi news-news yang dari segi statement ni ataupun report ni dia tidak menentu setiap bulan. Okey, sebab tu kadang-kadang bulan lepas kalau kita lihat Powell punya speak tak banyak. Okey, sekali dua kali dia speak. Bulan ni kita lihat dah beberapa kali dah dia speak. So dia ni sentiasa seolah-olah kalau benda tu penting dia akan jadualkan lah akan berlaku speak tu. Okey, dia ada bukan satu news yang dah fix time dia. Macam NFP kita tahu setiap bulan mesti akan ada satu, iaitu Jumaat pertama setiap bulan. Untuk Powell punya speak, untuk FOMC, iaitu news-news yang tidak melibatkan data ni, okey, dia punya orang kata apa? Timetable dia tak menentu. Kalau ada. Kalau tak ada maksudnya tak ada lah pada bulan tersebut. Okey. Okey, ada soalan lagi?
Okay, tak ada. Boleh kita lanjutkan ke technical analysis pula? Saya rasa boleh lah. Okay, boleh kita teruskan ke technical analysis ya. Okay, jadi jom kita teruskan ke bahagian technical analysis pula. Okay. Technical analysis ni macam yang saya cakap tadi, dia merupakan satu analisis yang kita fokuskan kepada pergerakan harga. Okay, kita nak melihat turun naik harga lah. Okay, dekat sini technical analysis saya akan menggunakan trading view. Okay, technical analysis saya menggunakan trading view. So trading view ni siapa-siapa pun boleh access, boleh buka dan tengok lah. Okay, just type saja dekat Google tu tradingview.com. Boleh buka. Okay, dan tulis XAU USD lah untuk harga emas. Kalau nak lihat dalam gram, XAU USDG. Tambah G kat belakang. So akan lihat untuk harga gram lah. Naik, suara you tak ada naik. Oh, suara tak ada lagi. Kejap sebenarnya saya tengah tengok chat ni sebab kejap. Kejap ya. Okay. Okey, jadi kita sambung untuk technical analysis. Okey, technical analysis macam saya katakan tadi, kita akan menggunakan trading view lah. Okey, kita akan buka chart harga emas. Yang mana idea of technical analysis ni adalah kita akan memberi review terhadap pergerakan harga emas tu lah. Okey, kita bagi projection. Okey, apa kita punya analisis, okey, ataupun forecast, okey, untuk pergerakan harga emas ni. Okey, kalau dekat sini kalau lihat, okey, kejap saya buka 4 hour. Okey, sebelum ni yang macam saya ceritakan, harga emas sekarang ni berada dalam pergerakan wave 3 major. Okey, wave 3 major yang mana sebelum ni harga emas baru saja menamatkan pergerakan wave 2 major. Apa maksud wave 3 major, wave 2 major tu? Okey, maksudnya sekarang ni pergerakan harga emas, okey, harga emas sekarang tengah bergerak dalam bentuk yang saya tunjukkan ni lah. Okey, kejap ya. Okey. Ini merupakan pergerakan harga emas.
Okey, yang mana sebelum ini, okey, harga emas membuat kenaikan bagi wave 1. Okey, bila wave 1 tersebut tamat, iaitu pada bulan Mei. Okey, harga emas kalau dilihat, dia membuat penurunan. Okey, penurunan ataupun kita panggil downtrend lah. Okey, yang mana downtrend ni, okey, telah tamat. Which is baru saja tamat pada 5 Oktober, lebih kurang macam tu, tamat untuk penurunan downtrend. Kemudian harga emas membuat kenaikan, yang mana kenaikan ni merupakan satu signal ataupun petanda kepada cycle baru untuk bermula. Okey. Penurunan 2, kemudian cycle baru adalah cycle yang ketiga, iaitu kenaikan wave 3. Okey, kenaikan wave 3 ni kalau dari sudut ukuran dia, kebiasaannya wave 3 ni mampu mencapai Fibonacci extension level. Okey, Fibonacci extension level ni salah satu kaedah lah. Okey, dalam technical analysis. Okey, yang mana dia mampu mencapai 1.618. Dia punya pas ukuran dia. Okey, yang bersamaan harga lebih kurang $2,500 per ounce. Okey, itu kalau dalam ounce. Kalau kita convert ke dalam gram, lebih kurang $80 per gram lah. Itu untuk kenaikan yang kita target untuk wave 3 sekarang ni. Okey, kalau tengok sekarang ni, dalam wave 3 ni, okey, dia terbagi kepada 5 wave utama. Okey, 5 wave utama. Okey, dalam 3 tu kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So, kenaikan yang dah berlaku pada minggu lepas dan minggu sebelumnya merupakan wave yang pertama lah. Yang mana kenaikan tersebut starting pada 6 Oktober. Dia 6 Oktober. Kemudian kita jangkakan dulu disebabkan minggu ni bermula dengan penurunan harga. So, kita jangkakan wave 1 tersebut telah tamat lah, iaitu pada 20 Oktober. Yang mana kadar kenaikan untuk sekarang ni lebih kurang 10% untuk wave yang pertama. Jadi 10% untuk wave pertama. Wave kedua selalunya, okey, bila harga turun membuat retracement wave 2, selalunya wave 2 ni kurang lebih separuh daripada kenaikan wave pertama. So, kalau wave pertama 10%, penurunan wave 2 kemungkinan lebih kurang 5% lah. Okey, 5% ataupun 6% bagi wave yang kedua. Jadi sekarang ni pergerakan harga sekarang tengah membuat penurunan wave 2. Seandainya high yang dia buat pada hari ini, okey, bukan pada hari ini lah, minggu lepas, high yang dia buat pada minggu lepas merupakan high ataupun penghujung bagi wave 1. Okey, maksudnya penurunan wave 2 dah start lah. Okey, penurunan wave 2 ni dijangka boleh tamat sekitar kawasan ni. Ini adalah zone bagi wave 2. Okey, ini adalah zone bagi wave 2. Yang mana kalau zone wave 2 ni, kita lihat dia lebih kurang, okey, dekat area paras 1900 ke bawah. Okey, 1900 ke bawah. Jadi dekat sini prediction dari segi price retracement, kemungkinan wave 2 kemungkinan besar akan tamat pada 1900 dan ke bawah lah. Lebih kurang 1850, 870 ataupun 890. Okay, depend on Fibonacci level. Okay, buat masa sekarang Fibonacci level 0.5 adalah 1900, 0.618 yang merupakan golden ratio ataupun level yang agak penting dalam bacaan ni adalah pada paras harga 1881. Jadi harga sekarang ni dalam prediction kita adalah harga akan membuat penurunan dulu bagi wave 2 setelah complete wave 2 ni. Yang mana wave 2 dalam bentuk correction. Okay, correction dia ada bentuk-bentuk dan pattern dia yang mana sekarang ni kita tak boleh nampak lagi pattern apa yang dia cuba dia buat. Okay, kalau katakan dia buat pattern simple seperti zigzag, okay, maksud dia akan ada 3
wave lah, iaitu A, B dan C. So setelah complete je A, B dan C ni, harga akan terus membuat kenaikan bagi wave yang ketiga. Okay, which is yang ketiga ni merupakan 3 in 3. 3 dalam 3. So volume untuk 3 dalam 3 ni memang kita punya expectation ataupun target kita sangat tinggi lah. Okay, maybe wave 3 in 3 ni dia punya volume akan melonjak. Okay, dan menyebabkan harga tu mampu membuat kenaikan bagi all time high. So all time high dekat sini at least kita target harga akan break 2100. So daripada paras semasa pergi ke 2100, kenaikan adalah lebih kurang 6%. Itu kenaikan semasa. Yang mana kita sekarang ni, kita punya prediction adalah harga akan membuat penurunan wave 2 dulu. So daripada kawasan wave 2 yang kita target, katakan kita ambil di paras 0.5 ke paras 2100, lebih kurang 10%. 10.3%. Okay, 10.3%. Jadi dekat situ kenaikan harga ni, okay, adakah dapat memberi pulangan yang positif ataupun positif profit kepada produk GAE? Jawapan dia ya. Okay, boleh memberi pulangan yang positif. Maksudnya positif in profit lah. Okay, untuk produk GAE sama ada kali 10 ataupun kali 5. Okay, itu kalau kita ambil kira daripada penghujung 2. Kalau katakan kita masuk on the spot dekat sini, bila harga membuat kenaikan wave 3, adakah kita akan positif in profit? Ya, akan positif in profit. Tetapi dia punya risk reward dia berbeza lah dengan kita beli di kawasan wave 2. Iaitu di kawasan wave 2 kita lihat possibility untuk kenaikan harga adalah 10% pada kadar low risk. Kalau kita beli terus direct sekarang ni, okay, kenaikan harga pergi 2100 at least 6% pada kadar medium risk. Sebab apa saya katakan medium risk? Sebab sekarang ni kalau beli direct sekarang adalah dalam pergerakan penurunan. That's why saya katakan dia medium risk. Okay, kita perlu orang kata apa, floating sekejap. Okay, untuk harga melengkapkan wave 2, kemudian baru harga akan naik bagi wave 3. Okay, itu kalau beli direct sekarang lah. Okay, pada status yang medium risk. Tapi kalau monitor for a while untuk penurunan wave 2, kemudian beli di kawasan, okay, kawasan penamat wave 2, itu merupakan satu entry yang low risk. Sebab once wave 2 ni tamat, harga akan terus membuat kenaikan bagi wave 3. Jadi kita akan dapat jimat masa dari segi drawdown lah. Okay, drawdown tu maksudnya masa kita floating. Drawdown kita akan rendah berbanding kalau kita beli direct terus pada malam ni. Okay, jadi dekat situ terpulang kepada strategi masing-masing. Ada yang sekarang ni dia apply strategi medium risk, which is dia letakkan capital lebih kurang 30 ke 40%. Okay, on the spot sekarang secara staging, dan selebihnya dia tunggu di kawasan yang low risk pun boleh. Ada yang dia ada limited capital, hanya menantikan kawasan low risk, itu pun boleh. Terpulang kepada strategi masing-masing lah. Tapi kalau tanya pada saya, untuk keadaan sekarang ni, structure price sekarang ni, bagi produk GAE advisable atau tidak? Jawapan dia adalah ya. Okay, advisable lah. Okay, memang saya advise. Sekarang ni adalah kawasan-kawasan yang you boleh membeli GAE. Okay, cuma tinggal you hanya planning on your strategy. Okay, nak beli di kawasan yang mana. Tapi on pergerakan trend sekarang ni, okay, memang adalah satu tempat yang baik untuk membeli. Sebab kita berada dalam keadaan uptrend. Kalau bulan lepas, 2 bulan lepas, tidak advisable untuk beli disebabkan kita berada dalam keadaan downtrend. Sekarang ni downtrend dah tamat. Okay, downtrend secara major dah tamat. Maksudnya
risk tersebut rendah lah. Okay, dia medium dan low risk sekarang ni. Kalau kita membuat pembelian bagi GAE. Dan kita punya long term target pun bagi penghujung wave 3 adalah 2,500. Jadi ada apa-apa pertanyaan tak untuk technical analysis ni? Ada apa-apa soalan untuk technical analysis? So kita hold beli JE sehingga price turun bawah 1940. Okey, untuk mendapatkan zone yang low risk, okey, suggestion dekat 2 Fibonacci level ni lah. 1900 ke bawah. Itu untuk low risk. Kalau you beli terus sekarang ni, okey, sekarang ni kalau you nak beli, kalau tanya saya tentang risk, sekarang ni kalau you beli sebenarnya adalah medium risk. Okay, medium risk. Dia bukanlah high risk. Dia adalah medium risk. You ada potential of profit tapi you perlu go through dulu penurunan wave 2. Which is penurunan wave 2 tak besar lah. Okay, maksimum dia boleh pergi pun okay, below 10%. Macam tu. Ada chance tak dia nak test resistance pada all time high tu dulu sebelum dia turun? Okay, for now dari segi pengiraan, okay, pengiraan labeling elite wave, sekarang ni dia dah sangat complete untuk wave 1. So any chance untuk berlaku retracement tu, bukan retracement, untuk berlaku extension tu ada, tapi chance dia tak begitu tinggi lah. Okay, sekarang ni memang kita fokus untuk menunggu harga ni membuat wave 2 terus, penurunan wave 2. Sebab dia punya counting untuk subwave 1 memang dah complete. Okay, 5 wave dalam wave 1 ni kalau you lihat ni dah complete lah secara labeling dia. So kita bias kepada harga akan turun wave 2 dulu. Apa yang dikata yang digunakan oleh Mr. untuk predict boleh naik all time 2,500. Fibonacci extension, dia bukan indicator, dia tools. Okay, Fibonacci extension. Ni adalah Fibonacci extension. Dekat bahagian kiri ni you boleh cari dekat bahagian Fibonacci. Ni yang saya gunakan. Trend based Fibonacci extension. Itu yang saya gunakan. Boleh tak saya all in pada low zone nanti? Atau apa strategi yang lebih baik? Okay. You boleh fokus on low zone. Tapi low zone tu you jangan beli dekat one price. Okay. You buat secara staging. Okay. You jangan beli pada one price. You buat secara staging. Okay. Sebab kalau you lihat, saya highlight dari segi zone. So dalam zone ni you buatlah pembelian secara berperingkat. Okay, kalau you nak guna full capacity of your capital pun tak apa.
Tapi secara kita panggil secara staging. Sebab kita nak pastikan kita punya position tersebut untuk dapat the best price. Okay, boleh pakai boleh all in di kawasan low risk, tetapi secara staging. Okay, secara staging. Dalam ilmu dia turun pun 5 step juga. 3 step. Correction selalunya ada 3 orang kata apa, 3 wave sahaja selalunya. A, B, C. Correction selalunya 3 wave A, B, C. Okey, motif yang akan 5 wave. So motif ni kalau lihat kebanyakannya dia akan follow arah pergerakan trend. Kalau kita ke uptrend, so motif dia akan ke arah uptrend lah, 5 wave ke atas. Kalau katakan trend dia downtrend, so motif dia akan 5 wave ke bawah. Correction yang akan 3 wave ke atas. Dia ikut kepada major trend macam mana. Okey, ada apa-apa persoalan lagi untuk kita punya technical analysis? Buat masa ni clear. Okey, clear? Okey, sekiranya tiada soalan untuk technical, okey, saya rasa selesailah. Okey, kita punya market outlook kita pada malam ni. Okay, the next untuk kita punya update fundamental dan technical akan ada insyaAllah pada malam Khamis. Okay, bersama Angel Group pula lah. Okay, yang tu kita akan update untuk penghujung minggu ni macam mana dengan pergerakan harga emas. So, saya rasa itu saja untuk technical analysis dan juga fundamental analysis dalam market outlook kita pada malam ni. Okay, kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan pada Mr. Knight. So, semoga ilmu yang kita dapat malam ini, so kita boleh manfaatkan So, siapa yang tak pandai, insyaAllah jadi pandai. Okay, sedikit sembili sikit. So, memang untuk kita yang tak ada basic ni, kita memang akan rasa macam Allah macam nak baca kan. Okay, tapi Alhamdulillah dengan bantuan Mr. Knight, Isnin dan juga Khamis. So, anda semua boleh dapat informasi yang bermanfaat dan kita boleh atur strategi lah untuk apa yang kita nak buat. Okay, so ini prediction, analisis yang Mr. Nat dah buat dengan ilmu yang dia ada. Right, so insyaAllah terima kasih kepada semua yang memberi perhatian. Kita ada 20 lebih orang pada malam ni. Terima kasih atas sokongan anda. So kita akhiri kelas kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.